kongsi macam sebagaimana kubu boleh kongsi, dua orang selalu kubu tak, kafir boleh kongsi juga lah. Ini tak berlaku lah zaman kita, tapi berlaku juga sih. Akan berlaku kalau ada ribu taufik ke, berlaku tsunami ke, tak ada orang nak urus pakaian tak ada, kedai-kedai pun hancur lembu habis tak, maka berlaku ni. Boleh kafir ke dengan salah pakaian dua orang, tiga orang dah. Tapi kena dahulu ke orang ngapa Quran banyak dah. Tak, kalau tak ngapa Quran tu lewat sikit. Kena. Dalilnya dalam perang Uhud, Nabi lalu ke depan Hamzah bin Abdul Muttalib. Waktu tu kopong dah hidung Hamzah ni. Orang kat hidung kat lengan dia tak. Nabi kata laula antajida Safiyah taraktuhu hatta taqul afiyah hatta yahsyuruhu Allah min budul taib wasiba. Kalau tidak kerana Safiyah ni sedih. Dan apa dia berduka cita kerana Hamzah ni, aku akan biarkan jenazah Hamzah nyemakai ke binatang, ke serangga-serangga, ke binatang buah, sehingga Tuhan kumpulkan daripada perut binatang ni kepada kiamat nanti dah. Tapi ada kerana nak ra'i ke Safiyah, aku Nabi kubumikan dia Nabi kafirkan dia juga dengan salah kain lah. Nabi roh dah. Bila tutup kepala Hamzah, nampak kaki dia. Tutup kaki nampak kepala dah. Maka fakhamar Nabi pun tutup kepala dia. Nabi tak semai seorang pun jenazah perang Uhud kecuali Hamzah seorang ya. Nabi kata ana syahidun alaikum al-yaum. Aku menjadi saksi bagi kamu wahai syuhada Badar pada hari ini ya. Jadi menunjukkan bahawasanya katanya Nabi kau tak kata perawi hadis ni wa kasat al-qatla wa qalat siap. Orang yang mati syahid tu ramai, pakai tak cukup. Maka Nabi pun himpunkan 3 orang ataupun 2 orang untuk satu kubur ya. Dan Nabi tanya ayah aku, Nabi tanya siapa dia kalau mereka paling banyak ngapa Quran. Maka Nabi dahulu kepada lahak dah. Jadi Nabi kafir kedua lelaki, 2-3 lelaki dengan selah pakai saja dah. Selah pakai saja. Biasa. Ini konsekuensi lah. Tak ikut pakai ya. Allahu akbar. Masalah-masalah gini ngaji juga saya. Sebab apa? Sebab memang berlaku. Berlaku di Jepun ni kan. Tsunami besar-besar Indonesia berlaku. Ni nah kata kebaya pula berlaku ni. Mana tu? Macam-macam nak kan? Nak kutip kan? Nak kutip kan nak kan? Nak kutip nak main kan? Main kepala dulu, lepas tu main kaki pula. Kau nak kan? Kutip dulu lah. Main mana ada lah. Lepas tu kalau lain-lain kalau ada juga tak ada main kali kedua, pakai kumi saja lah. Biasa. Allah sedih saya. 40 orang lebih manusia mati. Tak boleh semai jenazah, dah mati syahid. Mati syahid. Tak boleh dah, tapi hak ni mak. Kau betul kebal ni. Hamzah tu dia sahaja ya. Dek hadis ni semaya syahid semaya ni wallah dua mungkin ni lah. Mazhab Nabi kata semaya sungguh. Mazhab Syafi'i kata bukan semaya dah hidup untuk dia. Biasa. Jadi mazhab orang tengah-tengah ni kata dua bulan semaya tak apa, semaya tak apa. Biasa. Tu lebih sahih tepat benarnya. Orang mati syahid ni boleh semaya jenazah tak apa, semaya jenazah tak apa. Okey, tengok lagi saya. Wala yajuzu naz'u thiyabu syahid alladhi qutila fihi. Dia tidak harus kita menanggalkan pakaian orang mati syahid yang mana pakaian yang dipakai ketika dibunuh. Bahkan dikebumikan dengan pakaian tersebut lalu dah. Nabi kata zammiluhum fi thiyabihim. Selimuti mereka dengan pakaian mereka. Kalau pakaian mereka tu sekerak contohnya dah, sekerak ya. Luar aku suap kat ni, maka ambil selalai kain. Maka biarkan pakaian dia sana ni, selimutkan pakaian selagi dah. Wa yustahabbu takfinuhu bi thawbin wahid aw akthar fawqa thiyabihi. Dia digalakkan kita kafirkan selah pakai lagi, masa syahid ni pakai dia selah pakai lagi atau lebih. Tu. Masa syahid ni dah. Tu. Ada pun orang ihram maka dikafirkan dia dengan 2 helai pakaian. Hak dia mati saat ni, dah. Nabi sebut wa kafinuhu fi thawbaihi. Kafirkan kamu dengan 2 helai pakaiannya. Ulah ke kafir lelaki lah. Orang perempuan tu tak apalah. Kain sarung selah. Hak ni selah ke. Jadi kita gunakan 2 helai tu untuk kafirkan dia dah. Cumanya tak ditutup muka, ditutup kepala jantan dah. Orang perempuan tutup muka aja dah. Wal muhrim yukfanu fi kafir saja orang muhrim saja, orang ihram saja. Orang tidak mau ihram tak boleh. Wal
Wa istahabbu fil kafni, bahawa perkara yang disunatkan kita lakukan ketika kafan mayat saja. Yang pertama disunatkan memilih pakai kafan ni warna putih. Warna putih? Putih. Biru pun boleh, biru ke, biru hijau ke. Tak. Biru muda ke, biru tua boleh lah. Kau salah. Hijau pekat ke boleh lah kau. Kan tak? Tapi afdalnya warna putih wa kafinu fiha mautakum. Ilbasu min sabikumul bayadha wa kafinu fiha mautakum. Pakaian putih dekat, ketika hidup ni dia kebumikanlah mayat kamu dengan pakaian kafan warna putih juga Yang kedua, Nabi sebut fa innahu khairu thiyabikum, kerana itulah sebaik-baik pakaian kamu, dia sebaik-baik kafan untuk mayat kamu Yang keduanya disunatkan 3 helai pakaian paling kurang 3 helai saja untuk orang lelaki. Tu. Kerana hadis Aisyah bahawasanya Rasulullah SAW dikafankan dengan 3 helai pakaian daripada warna yaman, bid warna putih, sahuliyah. Buat tasahul min kursuf, daripada kapah. Laisa fihinna, tidak ada dari 3 helai pakaian Nabi saat ni. Jubah pun tak ada, serban pun tak ada. Bahkan udrija fiha idraja, Nabi dimasukkan dalam kafan 3 helai ni. Faham? Jadi afdal lelaki-lelaki 3 helai kain kapah warna putih. Tak. Kalau buat tayammum beli kat Yaman, beli. Orang klik Yaman ramai kan. Import kain ni, ada kalau kain ni. Nabi beli kain ni kan. Dia tepuk kain ni Yamaniyah bidun sahuliyah. Perbuat macam kain molek ni. Tak, kain molek. Kain harus sesuai dengan jenazah Jadi nak import boleh Saya tanya orang ngaji Yaman, ada kalau kain ni. Ada je. Sini wallah a'lam. Sini dia Yaman, jumpa Cina ada sini. Cina, Pakistan ada. Yaman tak ada sekarang. Tak. Jadi Nabi kebut kafan Nabi tak ada jubah, tak ada serban. Pak kita kan sungguh nak pakai jubah kan. Jubah apa semua sekali. Jadi afdal, bukan tak boleh pakai jubah, boleh pakai jubahnya. Tapi afdalnya Nabi lah. 3 helai kain balut saja. Tanpa ada jubah, tanpa ada serban, tanpa ada baju, tanpa ada gapo-gapo Faham? Ni pakai ke dia? Ni. La ilaha illallah Rasulullah pakai dia mayat. Boleh? Macam Hamah buat, boleh? Hamah ke dia pakai dia mayat dia, kan? Hijau la ilaha illallah Rasulullah. Dia pun akad jenazah dia. Akad jenazah tu boleh. Tapi ya tak boleh lah ya. Wah. Jenazah memang gitu sebenarnya sunat akad. Sunat akad jenazah kan tutup jenazah. Biar orang nampak berlaku. Lepas tu jenazah tak sunat akad jenazah dengan ben jenazah sebenarnya. Kita mula-mula masjid liput ada, masjid liput habis masjid tinggi belakang. Masjid sunnah, masjid nak ke jenazah belakang. Kalau Pakistan ada bah jenazah ada. Itu. Bah jenazah ada, bukan jenazah, bah jenazah. Tak. Dia sebenarnya kata jenazah tapi dia buat mula-mula saya. Cina buat. Cina tahu Cina. Cina kan? Atau dia ikut kata belakang tak? Pak kita ni kubur dekat tu, boleh kata jenazah juga. Sepatutnya sunat pak kita, sunatnya pak kita pikul jenazah ni. Wa mahalal rijal. Pikul jenazah boleh pahala dah. Pikul jenazah boleh pahala, ini jenazah boleh pahala. Lepas tu jangan tutup lagu tu, dia tu jangan tutup. Taklah jenazah. Jatuh ke? Tak jatuh. Tak nutup sekat sikit. Jaga-jaga dia nampak belakang. Hak tu sunatnya. Tak payah apa. Da'hu yuzilhu amaluhu. Biarkan amalan dia memayungi dia. Kecuali hujan payung lah. Tak hujan payung ke dia je. Panah. Tak panah. No. Jadi jenazah ni sepatutnya gitu. Dia buka gitu. Tak kain selah tu dah baru nampak belakang toko jenazah dah. Dia nampak. Hak tu takut je. Jenazah mati ada. Tak. Mati. Tak. Ingat mati. Ditutup dengan tu lagi, lepas tutup dengan kain hijau lagi, kain batik lagi. Paling mula tutup dah. Jadi pengajaran tu kurang lah. Mekah kan dia pikul berkabah kan. Dia pikul gitu jenazah. Kain kapal gitu tu sebenarnya. Kita nak buat lah, ikut sunnah Nabi. Nak buat, kita post diri kain tu dah. 4 mikul tu. Biar sekat sikit lah. Biar ada kayu kat ni je. Kayu kat ni 2, kat ni 2, kat ni 2. Biar ramai sikit boleh pikul. Mana tu? Boleh. Kapal-kapal masih ada lagi gitu. Masih ada lagi lah. Kalau pikul hak dia besi tu sakit dekat ni je. Hak kayu, teh juga sikit. Kayu bulat ke? Hak tu besi juga Allah. Berat sekali tu. Sakit sakit bahu gitu pikul. Deh. Tadi Rasulullah masa sahabat mandi ke Rasulullah dengan baju dia, lepas nak kafan dia cak balik baju Rasulullah.
Tak ucap dah. Bagi Rasulullah. Tak ucap dah pakai gitu. Nak Rasulullah sendiri. Sendiri. Dia pecah lah sebab Nabi tak pakai jubah apa. Tukang mandi tu. Pecah lah. Dia pecah lepas tu buka api 3 lah. Kalau ada lagi baju Nabi mesti dia sebut sana ni. Dah. Jubah Nabi ada lagi. Jadi tukang Nabi mandi tak digat tangga ke jubah Nabi sana. Tapi pada mandi boleh ditangga ke jubah Nabi. Nabi hanya dikafirkan dengan 3 helai kain pembalut saja deh. Okey. Yang keseterusnya sunat juga an yakuna ahaduha thawbu hibarah idza tayassara. Kain hibarah lah. Hibarah ni al-burud mukhattat. Pakaian yang bergaris deh. Tu. Dia kebanyakan warna putih deh. Macam sana ni kita tanya orang Mesir dah. Kita tanya orang Yaman dah. Ni buruk ni deh. Nabi kata idza tufi ahadukum fa syai'an falyakaffin fi thawbi hibarah. Besok kamu mati dan dia mampu untuk membeli, maka belilah pakaian dan kafir dengan kain hibarah. Nabi suruh. Dah. Maknanya dia digalakkan lah. Dia digalakkan juga sebelum kita ke bumi kita kafir mat saat ni, kita perasak ke kain saat ni. Perasak tabkhir. Bukhar. Dha'a al-bukhar. Dah. Tabkhiruhu dengan ud ke ada ke? Mukhallaq wa. Ana beli saya lagi muka ana beli. Bekas dia tu ke? Bekas dia 50 riyal. Bekas dia dengan kacau semua sekali, lepas tu kat kain bahal dia 50 riyal pula. Harga dia 10 riyal harga dia tu. Harga dia tetap api lama sikit nyala. Ataupun tak asap dia tu. Dia keluar asap bau sedap. Seperti rumah bau sedap. Ataupun asap ke kain kapel tu. Biar bau sedap. Kapel. Tabkhiruhu dah. Tabkhiruhu salat. Maknanya 3 kali ke? 3 kali berasak lah. 3 kali berasak. 3 kali. Dah. Berasak 3 kali dah. Idza ajmartum mayyit fa ajmiruhu salasan. Bila kamu perasak kamu mati, maka perasak 3 kali. Memperasak kain kapel dia lah maksudnya dah. Jadi hukum ni tak termasuk orang ihram. Orang ihram tak boleh. Orang ihram mana boleh? Sebab orang ihram tak boleh pakai air bang ke? Orang ihram tak boleh, orang tak boleh ihram saja boleh. Yang ke-42, dia tidak harus kita berlebih-lebih melampau-lampau dalam kain kapel. Biasanya dia pasal apa ni? Asal tadi fa'asbiru salat tadi. Idza ajmatum al-mayyit. Maknanya kena perasak juga kan mayat? Ada. Perasak kain kapel dia lah. Cumanya nak pasal keminyih waktu mayat asyahadah macam mana? Boleh ke tak? Boleh. Dengan niat kita untuk menghalau serangga, so untuk mendatangkan bang musdaq, bang harus lah. Tak suruh bang, tu lah. Bukan percaya apa dak. Percaya jin mari mereka mari tu ngaruh. Tak boleh khurafat tu. Dah. Dan bang kita boleh pergi sini. Bang lah bang. Ni ini boleh ilai bang tak sedap lah. Kalau pakai bang kayu boleh juga. Ikut kita lah. Keminyih ke banyak di Arab tu. Keminyih Arab bau sedap bagi kita. Oh gitu dah. Untuk mayat ke? Harap banyak punya dia. Hak bau mahal apa ada, hak murah apa ada. Bagi dia punya syarat. Bagi dia syarat. Anak kelik ada. Dia getah bohong. Dia getah bohong punya ni. Kalau pasal syarat tak kayu. Itu lagi bagus. Dia tidak harus melampau-lampau pada kain kafan. Dah. Dia tak lebih 3. Dah. Kerana ni menyalahi kain kafan yang dipakai oleh Nabi. So yang keduanya membazirkan harta. Tak. Sedangkan lagi dah. Dia orang masih hidup lebih berhak menerimanya dah, memerlukannya. Jadi kalau mengikut pendapat Albani ni, sekat 3 lah sahaja dah. Dalam fiqh Syafi'i dia sebut 5 lah pun boleh. 5 lah boleh, tapi afdal benarnya 3 lah lah. Tak. Agama dia banyak-banyaknya. Orang mati pun mati dah. Nak kena banyak. Membazir harta pula dah. Betul ke Albani ayat tu? Kau nak? Jadi kalau pak kita orang Tino 5 lah. 5 lah tu maksudnya kain sarung, kain kana, baju dia, lepas tu kain kapel 2 lah pula. Jadi 3 lah. 5 lah. Pak kita ni. Tak. Jadi hak nak dia buat macam baju, dia potong macam baju kok. Dia boleh sarung gitu. Perempuan ni dia gini saya. Baju ni gini perempuan. Kain sarung ni maksudnya kain sekat pinggir sampai bawah. Baju ni sekat tekak sampai bawah. Tudung ni maksudnya dia buat macam tudung tu lah. Gitu. 3 situ.
Jadi hak sunnah sebenarnya 3 lah 3 lah. Jadi lelaki perempuan lelaki dua 3 lah saja dah. Walaisa taksiru al-akfan wal mughalah fi asmaniha bi mahmud. Bukanlah membanyakkan kapal dia berlebih-lebih pada harganya itu dipuji. Kalau tidak kerana adanya syarat yang menyebut tentang perkara ini, nescaya ini termasuk perkara hak dilarang Cuma nak syarat kata 3 lah boleh, 3 lah boleh Kata patut selah dah. So yang keduanya Abu Bakar kata orang yang hidup lebih berhak mendapatkan hak baru Wal mar'a fi dhalika kal rajuli. Lelaki dan perempuan sama saja 3 lah juga lelaki perempuan Lelaki perempuan sama belaka, 3 lah belaka cuma tempat kita je gitulah. Perempuan dia guna 5 lah, ada 7 lah pak kita. Dah, dalam mazhab Fiqh Syafi'i pun sebut. Ada soalan saya? Berapa saat ni kita? Ustaz kau pun? 11.30. 11.30, 10.30. Tidak saat ni puasa ni. Ada soalan lagi? Kalau nak kira kita ada 2 perbahasan lagi kita ni. Kita ada nak pergi ke jenazah selagi ni sembahyang jenazah. Kalau boleh ambil 2 hari tak masalah, tak boleh kat 3 hari. Dah. Asal mana kalau tak kawan cakap. Kita baca sikit lagi dah. Pergi ke jenazah sikit lagi dah. Mesti tengok sekejap lagi insya-Allah. Dah. Okey, tengok pergi ke jenazah pula. Pergi ke jenazah. Ada soalan? Okey. Dia syahid belaka. Syahid orang mati sakit taung, sakit hepatitis B pun, orang lemah, orang aksident syahid belaka. Tapi syahid tu nak mandi. Syahid akhirat dia panggil. Syahid maksudnya dia tidak akan diazab kubur. Dia tu ada apa ke dosa dia. Tu saja. Syahid hak tak perlu mandi, tak perlu mayat ni syahid makrakah saja. Syahid memang boleh pergi saja. Biasa. Nabi sebut syahid, orang sakit buruk syahid, orang berhenti beranak syahid, orang hak dia operate pun syahid, orang ni syahid belaka. Penyakit takung syahid dah. Tapi syahid hak mesti dimandikan, mesti disembahyangkan. Syahid hak tak perlu dimandikan, disembahyangkan ialah syahid di mana peras sahaja. Faham ke tu Ustaz? Ada soalan lagi? Ada soalan? Tak ada soalan. Tersambung sikit lagi dah. Berkenaan dengan hamlul janaiz wa tibauha. Pikul jenazah. Bukan tak atas kereta, pikul jenazah. Kalau start mati ni tak pikul Ustaz Tersebut atas kereta, Ustaz mau siap bawah. Boleh ke? Kalau tempat dekat apa Jauh tak apa. Tak jauh mana bukan 3 kilo dah. Umur start dengan kubur dekat lah. Hari ni berdekat, ni berdekat. Tak jauh mana. Kecuali 1 kilo. Tak larang. Jauh, 1 kilo dah. 10 kilo ke? Tak sampai 1 kilo pun. Dah. Kan? Dia masa tak masuk Okey, wajibu hamlu jenazah wa tibauha. Dia wajib pikul jenazah dan mengiringi jenazah. Wajib dah. Wajib ke apa Ustaz? Wajib ain ke wajib kifayah ni? Kifayah lah, tahu kena ikut belakang seperti Kelantan dah. Wajib belakang dah. Orang kampung tu lah ikutnya sayang-sayang kamu kerabat dekat dah. Tak kerja buat cuti belakang gitu dah. Jadi fardu kifayah. Betul. Mana sudah madai ada orang pikul 4-5 orang, lepas tu kat orang iring jenazah seperti kampung. Padahlah. Dalilnya dan pikul jenazah, iring jenazah itu masuk hak seorang muslim dah. Nabi sebut hakul muslim al muslim wa fi hadhihi yajib al muslim ala akhihi khamsun raddus salam wa iyadul marid wa tibaul janaiz. Nabi kata hak seorang muslim kepada muslim lain ataupun wajib muslim bagi saudaranya 5 perkara. Antara jawab salam, dia ziarah orang sakit, dia mengiringi jenazah dah. Mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah ni 2 kali sebut dia. Pertama sekali hadis adalah maksudnya untuk urus jenazah. Yang kedua jenazah maksudnya kita sembahyang jenazah dan kita iringi dia daripada rumah dia sampailah kubur dia. Sampai selesai kubur bumi dah. Orang itu boleh 2 kira, 3 kira boleh tak? 2 kira boleh tak? Orang sembahyang saja boleh 1 kira ya. Tak? Jadi besar pahala iringi jenazah ni. Kena logak lah kita gimana logaknya sayang kita mati ni. Orang kita mati. Logak nak gimana nya? Kita ikut dia daripada rumah sampai kubur. Kita tengok dia ke bumi ke sampai sasar semua sekali. Lepas kita kelip pula.
besar pahala tu boleh. Satu kira sebesar bukit Uhud pahala dia. Dah. Allahu akbar. Kan? Buat apa Nabi suruh kita iring jenazah? Buat apa? Buat apa? Ke full stop dia panggil dia? Tak nak soal bahasa Inggeris dia? Question mark. Buat apa? Buat apa Nabi suruh kita iringi jenazah? Buat apa? Kalau kita iringi jenazah, keluarga si mati, Allah tenang sikit dah, taklah sedih sangat. Moga orang pakat ramai iring jenazah saja dia dah. Kalau kita tak ada orang, jenazah cokoh sana, tak ada mandi pun, tak ada orang mari tengok jenazah dia, tak ada pergi kubur, tak ada orang juga. Allah sedih dia dah. Jadi ni bagi nak merawat luka apa dia kesedihan. Faham tak? Tu yang kata wajib tu. Nabi suruh tu. Faham tak? Biar keluarga. Kalau nak keluarga ni. Jadi keluarga kalau petis tahu mana penegak kau ada kerja jabat kau cuti belaka lah gitu yang mati tu. Wajibnya untuk cuti gitu. Kau nak? Anak sana bini anak ni. Tak pergi sekolah ni, pergi tengok mak anak kat koma dah. Nyawa kat ni dah. Nyawa kat oya. Tu anak tu bini anak. Tu anak pun dia, tu anak pun tu dia. Tu yang sama. Dak hadis yang kedua Nabi sebut udu al-maridah wattabi'u al-janaiza tuzakkirukumul akhirah. Hendaklah kamu ziarah orang sakit dan hendaklah kamu iringi jenazah, nescaya boleh memperingatkan kamu pada hari akhirat. Jadi nak peringatkan akhirat ni, waktu pikul jenazah jangan tutup. Faham tu? Jangan tutup. Faham dah? Jangan tutup. Tutup dengan kain atau tutup lah. Buka-buka gitu yang nampak belakang. Barulah jadi pengajar dia. Faham tak? Nafsi pun tutup juga dah. Bawa balik dah. Cak kita buat khusus, kita mikul kita buat sekat-sekat sikit tepi tu kan. Yang mau kita biasa kata Syiah, bukan Syiah. Memang sunnah gitu dah. Kau nak Syiah ni dia tak nak cacah banyak dia. Tak nak cacah banyak dia. Tahu tak? Lepas tu dia cok Khomeini Ayatullah Khomeini di kapel dia. Ada dah. Mana PCB dia? Mana? PCB tak? Ambil gambar tak? Sungguh. Okey, yang ke-45 ittiba'uha ala martabatain. Dua maksud ittiba'ul janaiz dah. Tiga lah maksud dia. Mula-mula pecah dua dulu. Urus jenazah, ikut jenazah. Ikut jenazah dua pula ikut jenazah ni. Sama ada sembah apa dia, sama ada ikut saja daripada rumah siapa kubur, siapa tu, ataupun ikut masa dia semaya jenazah. Lepas dia mati kita semaya jenazah dia, kita ikut jenazah dia sampai kubur siapa sesah. Tu dah. Ittiba'u inda ahliha hatta salah alaiha. Kita duduk rumah keluarga dia sehingga sesah mayat. So yang keduanya ialah kita ikut jenazah dia siapa sesah ke bumi mayat dah. Dua-dua ni perbuatan Rasulullah dah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, waktu Nabi tiba di Madinah, bila idza hudira minal mayyit, bila matinya seorang yang kami mati, Nabi pun pergi ke rumah tu. Nabi minta ampun ke dia sehingga dia mati. Dah, Nabi pun paling sama sekali dah. Dan Nabi balik sehingga selesai ke bumi mayat dah. Jadi lama Nabi tunggu rumah itu, sehari rumah tu dah. Jadi bila kami takut bimbing Nabi takut memberati Nabi, kami tak royak ke Nabi bila ada kematian. Sehingga kami urus jenazah dulu baru kami royak ke Nabi. Faham tak? Pasal ada kematian, kita urus pertama mandi dulu, kapel dulu. Kemudian sesasa belaka barulah royak untuk imam. Untuk imam nak mayat ni. Barulah untuk imam pun mari makmum lah. Kalau main zuhur, main jenazah dulu. Jadi sebelum ni mati saja nak royak Nabi. Nabi pergi rumah tu, Nabi tunggu orang mandi pun tunggu, kapel pun tunggu. Lama masa Nabi buat gitulah. Jadi untuk tidak membawakan Nabi, maka dia royak bila nak semaya baru royak dah. Sebab tu ni kalau kita nak royak kematian, kita royak ke dah? Royak nak semaya bila? Dah. Kalau baru-baru tu boleh royak awal, mari lalulah mati. Orang nak mayat haji tu mari royak maya ku apa. Lepas tu jangan lewat. Jangan awal. Sebab orang mari fit masa tu. Nak maya pukul 12.30 maya. 12.30 maya pasal 12.30 maya. Mau tak ada kelik dah. Masuk jabat pula. Jadi biar kita fit masa tu. Agak-agak lah. Dah. Orang aku boleh tunggu lah, setengah jam. Tapi dia lewat sangat-sangat tak boleh. Jangan awal. Sebab orang mari masa tu juga.
Jadi kita pasti ke masa tu biar tutup tepat boleh lah. Jadi kita ni kita ada WhatsApp ke apa, ada kematian kita royak nak sembahyang jenazah buat apa. Dah, pergi sakit kita mati juga sama sekali dah. Ni sebenarnya waktu kalau kita betul-betul boleh pakat molek bagi jenazah ni ke, pupuk sunnah kita ni ke. Hidup sunnah kita ni. Hidup. Kena korban lah sikit saja kita mati. Oh, nak tak boleh nak kehendak ni. Oh, kehendak apa. Dah. Ikut pekerja kita, kehendak. Kita orang kita tengok lagi kita mati ni. Bila lagi? Dah, saya baik. Kena je. Jadi kita nak korban lah kita lagi. Dah, kekuatan tak ada bagi saya pun mari terus main jenazah tu. Mari temen keluarga dia tu. Ni sebenarnya tanggungjawab masyarakat ni. Kita ada kematian kena pergi takziah, kena sembahyang jenazah sama sekali. Ni hak masyarakat ni lah kita kena bantu peran sekolah-sekolah harap gini kan, kalau kita ni gini kena pergi. Ada kelas sekalipun nak tinggal main jenazah kena pergi. Ni orang goyak betul kali goyak pamak goyak balik main jenazah. Pakai dak pakai solah dengan kita. Hemol le tadi. Pak mak goyak ko. Pak mana goyak? Tak kira pak mana goyak pun. Main jenazah goyak untuk ustaz awal-awal. Ustaz orang ni main jenazah. Tapi tu berhenti sekejap. Ni mora kita tengah kampung sebenarnya. Kalau kita duduk kampung tu duduk ngaji-ngaji orang mati tu main jenazah tu ngaji lagi. Kata apa buat ni? Duk main jenazah ni wajib. Duk ngaji tak apa kita boleh tanggung lagi mana ni? Kau rasa? Tak lagi dosa kita. Ni orang kampung kita ni. Orang kampung kita main jenazah ni klinik kita ni. Kita tahu kita ni ustaz yang berdakwah. Kita habis sebut lebih orang 40 orang hak tak syirik Tuhan kan. Kan tu. Hak tu kita naknya. Okey, gila. Sikit lagi. Ustaz yang ngajar ni bau tiga molek. Kena ngajar bulat pada Ustaz. Kena ngajar bulat. Ustaz cari terjemahan dia aku Arab, aku Melayu. Pak kena ngajar bulat. Oh ke molek. Tu Nabi sebut kan tu. Nabi sebut sesiapa yang sembahyang jenazah boleh tu kira dah. Sesiapa yang sembahyang jenazah kemudian pergi kubur sampai selesai 2 kira. Dia tanya Rasulullah, kemudian 2 kira Rasulullah. Seperti 2 bukit yang besar, 2 gunung yang besar dah. Misalnya jabalain inilah azimain, seperti 2 gunung yang besar dah. Gunung Uhud lah, bukit Uhud. Besar bukit Uhud ni atas tu Madinah kan. Ustaz mu teresik Madinah. Itu main besar kan Uhud ni sebenarnya, bukan bukit dah pun. Besar. Besar pahala orang hak sembahyang jenazah dai jenazah kubur. Kalau boleh Ustaz bawa anak murid pergi kubur dah Ustaz. Dah, bukan lagi ngatik baca Quran. Dah. Tapi kita nak buat sunnah lah. Kita ramai-ramai, kita pergi kubur pasal bumi juga kita pun ibu main ramai-ramai, kita nak nasihat sikit. Dah. Nasihat sikit ini hari ni ada kematian gini. Jadi kita Nabi suruh kita ni istighfar bila ada kematian. Kita doa sikit sesat kelik. Dah. Bila kita menghidupkan sunnah mematikan bidah. Kalau tidak kan ada ngatik baca Quran baca reking lah ke apa. Kita pakai reking tak kubur lagi. Dah. Anaknya kali dia mesti kali dia tak buat gitu. Anaknya dia tak buat gitu. Alhamdulillah orang sunnah kita mati tak buat gitu Allah. Alhamdulillah. Dia tak kata apa lah. Orang pun tahu lah kita buat gitu kan. Okey, yang ke-48, 47. Kelebihan iring jenazah ini untuk orang lelaki, bukan untuk orang perempuan. Sebab Nabi melarang orang perempuan iring jenazah. Dah. Jadi larangan makruh lah. Orang perempuan tidak digalakkan. Nak pergi boleh tapi tidak digalakkan anak lah. Dah. Kemudian 48, tidak harus diiringi jenazah itu dengan perkara yang melalui syariah. Dah. Mengangkat suara teriak macam Syiah tu ke, ataupun berasak bawa asap mulut ke. Dah. Dia kata la tu taba al jenazah bisautin wala nar. Jangan ikut jenazah dengan api ataupun dengan suara. Dah. Tak boleh juga mengangkat suara tu depan jenazah, tak boleh juga. Apakah bagi jenazah mayat ini baik? Tak boleh juga dah. Tak boleh juga. Ataupun bel macam orang beli ke? Bel dulu. Lepas tu bawa kat jenazah. Tak boleh juga. Dah. Itu perkara-perkara yang teguh syarat berlaku lah. Jadi tidak ada angkat suara sebelum mayat. Dah. Macam perbaris yang dibuat oleh apa raja-raja beli meriah dulu tu kau atau bagi dulu kau atau ngarut belaka lah. Dah. Nabi tak meriah-meriah apa. Kalau patut Nabi yang patut meriah sekali dah. Jadi kena hapus ke adat jahiliah sekarang ni dah. Jadi tidak ada perbarisan, tidak ada bunyi meriah, tidak ada tembok ke, tidak ada apa-apa lah. Dah. Sebelum pun tak boleh, lepas tak boleh. Dah. Kerana mengangkat suara itu menyerupai Kristian.
kerana mereka mengangkat suara mereka membaca Injil, dia zikir-zikir dengan panjang suara, dengan lagu-lagu, dengan sedih-sedihnya. Tak, sembahyang jenazah mereka. Oh, baca buat dia. Tak. Dan lebih teruk tu lagi dengan muzik pula. Oh, muzik pula. Pasal pandai-pandai pula. Oh, ada setengah-setengah mengarut sini lah. Meniru perbuatan kafir. Lagi tak boleh. Faham tak? Jangan buat dah. Faham tak ni? Gila. Sebab itulah kita jangan ikut orang ramai dah. Walaupun orang ramai pakai buat belakang, jangan ikut orang ramai dah. Katanya Qadi Iyad. Nama apa Qadi Iyad ni? Fudhi bin Iyad. Ilzam turuqal huda wa la yadurruka kullu sadiki. Ikut jalan petunjuk walaupun tak ramai lalu dah. Dia janganlah kamu ikut jalan sesat walaupun jangan kamu tertipu dengan ramainya orang hak terbinasa dah. Adapun perbuatan orang jahil yang membaca Quran depan jenazah di Dimash, di Damsyik tu, di Syria tu, dengan belagu-belagunya, dengan panjang bacanya, dak, maka ni perbuatan mungkar belaka yang telah aku sebut dalam kitab Adabul Qiraah dah. Allahul musta'an. Dah. Jadi biar pembeli pun tak ada, baca Quran pun tak ada, puasa-puasa tak ada juga dah. Dan setengah-setengah hadap tu dia sebelum akad jenazah tu dia banyak ni. Indonesia ada saya. Dia cuci nyu belakang tu. Nyu jenazah dah. Atau ngarut belakang dah. Nombor 50 dah. Dia wajib disegerakan bawa mayat sana lah. Tengok hunggah-hunggah pula jatuh mayat kan. Segerakan. Mana cepatlah. Dia segerakan berjalan dah. Jangan lakoh baca askar tu tak boleh higut dah. Segera tak boleh higut dah. Mana kena cepatkan berjalan dah. Ramal kan dalam ketika kita buat haji umrah kan, pusingnya 3 kali tu kan, ramal jalan cepat tu kan. Belagi anak dah. Gitu dah. Dalilnya Nabi sebut asli'u bil jenazah. Segerakanlah kamu buat jenazah. Fa in taku solihata, kalau jenazah tu baik, maka fa khairu tuqaddimunaha, kebaikan kamu dahulu kepada dia dah. Kalau bukan baik, jahat, maka kamu letak kejahatan daripada belakang kamu. Jadi katanya Albani, ada pun perbuatan manusia segera berjalan lambat tu, maka ni perbuatan bid'ah makruhah, mukhalafah li sunnah dah. Dia mengandungi perbuatan penyerupai dengan ahli kitab dah. Okey, waktu iring jenazah ni harus berlaku nak jalan depan ke, belakang ke, kiri ke, kanan boleh berlaku dah. Tu. Nabi sebut dalam hadis, orang berjalan kaki naik kenderaan, berjalan di belakang jenazah dah. Orang berjalan ikut dia depan belakang dah. Dia kanak-kanak disembahyang kepada jenazahnya. Dia diminta ampun untuk dua ibu bapaknya, dia diminta rahmat. Jadi perbuatan Nabi berlaku dah. Nabi pernah jalan belakang, Nabi pernah jalan depan, Nabi pernah jalan kaki kanan dah. Tak ada masalah lah. Tapi afdalnya ialah jalan belakang. Sebab itibat ni ikut belakang lah. Depan ikut ke mana? Tak. Tapi boleh belakang sebenarnya. Jadi afdalnya jalan ikut belakang. Jangan dulu depan, kita di belakang. Okey, seterusnya yang 2 minit lagi masalah. Seterusnya wa yajuzur rukub, dia harus naik kenderaan dah. Nombor 54 dah. Harus naik kenderaan dah. Dengan syarat berjalan di belakang dia lah. Tapi afdalnya berjalan kaki. Dia tak pernah ada hadis Nabi naik kenderaan dah. Maka dah ada hadis Nabi ni orang tahu dia naik kenderaan. Nabi pun menolaknya. Bukan tak ada kenderaan tu duduk, Nabi tak naik dah. Nabi kata sesungguhnya malaikat berjalan, maka aku tak akan naik sedangkan malaikat berjalan kaki. Tak. Bila malaikat pergi, tak. Sudah jenazah baru Nabi kelik naik kenderaan. Naik kenderaan tu balik boleh. Tu pergi afdal berjalan kaki. Adapun naik kenderaan selepas pada balik, selepas selesai, maka harus hukumnya tanpa makruh. Tadilah. Nabi kata malaikat balik dah. Tak. Adapun tengok benar tu. Ni Ustaz. Adapun bawa jenazah dengan naik arabah kereta jenazah ke, khusus untuk jenazah dah. Bah jenazah ke. Dah kamu dia ikut dengan kereta pula macam Cina punya dah.
Cina ke? Tak nak Cina tak? Maka ni sebenarnya Albani tak setuju lah. Betul. Ramai-ramai tak sebut lah ke? Kalau seorang sebut kan? Betul dia tu. Betul dia. Dah. Sebab memang budaya ni budaya putih sebenarnya. Bukan budaya Islam. Kita pakai tengok belakang, pakai ambil jenazah belakang. Dekat kubur pun pikul jenazah ambil je kot. Kalau nampak kita kan? Sepatutnya boleh pikul-pikul lah pun dekat. Pertama sekali kerana dia tu kebiasaan ada orang kufar. Sedangkan dari syariat ni melarang kita meniru mereka. Memang sungguh lah. Dalam kitab Hijabul Mar'ah, kitab sunnah pun ada juga dah. Kemudian laginya jadi meniru mereka ni dalam ibadat mereka, tak boleh meniru mereka, pakaian mereka, adat pasal itu meniru mereka juga dah. Yang keduanya ni pikul jenazah ni bid'ah dalam ibadat. Bid'ah dalam ibadat. Itu sebab baru dalam ibadat dah. Sedangkan pikul jenazah ni sebut hadis adalah hadis. Yang ketiganya kalau kita buh level jenazah, kata jenazah hilang bukan cara dah. Kalau kita pikul gini kenapa belakang orang bukan cara. Bila dia jenazah tutup belakang, orang tak tahu ada jenazah tak tahu. Jadi hilang hikmah daripada Nabi suruh kita iringi jenazah dah. Jadi ala kulihannya Albani menyokong pendapat pikul jenazah yang cara minum lah, tradisional dah. Dan yang keempatnya ialah dia sebab yang kuat untuk menyedikitkan orang iring jenazah. Kalau jalan kaki kan baru iring jenazah. Kalau naik kenderaan kan tak ada orang yang mana iring jenazah. Tak ramai ni. Terhak lah. Pel. Jadi kalau boleh lah, kalau kubur dengan tempat sembahyang jenazah tu dekat, dah 1/2 kilo ke 200 kilometer ke, pikul lah. Dah. Begitu lah. Dan yang terakhir sekalinya wal qiyamu laha mansukhun. Bangun kerana melihat jenazah itu telah dimansuhkan. Memang ada sebelum ni Nabi suruh bangun. Lepas tu Nabi tak bangun, kan? Nak bangun tak apa, bangun tak apa, kan? Tidak diwajibkan, tidak disunatkan, kan? Harus saja bangun. Bangun tu apa? Bangun kerana menghormati jenazah. Tu. Belakang tu kan. Wa qiyamul musyrik laha inda intiha'il qabri hatta yutla al-ardi. Jadi bangun ketika melihat jenazah tu dibolehkan kerana menghormatinya, tapi tidak diwajibkan, tidak disunatkan lah. Sebelum ni Nabi suruh bangun. Jadi orang iring jenazah disuruh berdiri sehingga selesai belakang dulu, barulah duduk dah. Dalilnya Rasulullah bangun ketika untuk jenazah, kami bangun, kami duduk juga dah. Dalam hal lain Nabi bangun ketika jenazah, kami Nabi duduk pada itu. Jadi akhir sekalinya orang pikul jenazah disunatkan berwudu, berwudu. Wudu sebelum pikul. Man ghassala al-mayyit falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Selepas tu. Okey, sebelum selepas. Lepas pikul jenazah wudu. Lepas mandi. Kalau kita kata wudu dulu baru pikul, atas tu begitu juga, mandi dulu mandi. Nabi suruh mandi dulu baru mandi banyak lah. Boleh? Mana? Gali kubur. Gali kubur nak mandi juga. Macam mah habis sana. Tak. Kan? Nak buat hadis sendiri ya. Sesiapa yang menggali kubur nak dia mandi sebab cemah. Tak. Rekod di hadis tu. Ada soalan ke? Soalan saya itu sama. Kita biar berkisah berkenaan dengan 3 kaul lah. Mandi, kafe, pikul mayat. Pak semaya. Mayat tu mandi ke? Mayat. Mandi. Tak masuk lagi. Tak payah lagi masuk lagi mana? Semaya tu buat sofa pulak semaya. Semaya ke bumi. Sofa pulak 2 jam. Oh, dia masa meninggal ni. Dia belum umum tu. Masa dia kena ingat tapi tak sejak tu macam sejak tu Tu ngarup belakang tu. Tu bid'ah makruh belakang tu. Pernah dilakukan oleh orang Dimash. Imam Nawawi tu go. Imam Nawawi tu go. Dah. Setiap laka baca Sejak tu dia baca Fatihah, bila habis baru dia sejak dulu. Oh, apa kita ni pernah dulu. Baca 7 kali. 3 kali ke 7 kali? Masih ada lagi Azan? Masih ada lagi Azan? Mana Azan? Berapa beli dia? Selangor lagi kot? Dia macam nak pergi nak haji kan, 2 hari tu Selangor. Dia buat dia besok. ada COVID. Begitu.
Sekarang Hamzah dipakai fasa kedua cuma anak bola sikit ya. Rakaat pertama kan biasa kan. Di supaya nazar. Esok dulu, esok. Kita buat esok dulu. Esok dulu ya. Esok puasa dulu, kita buat nak sambungin. Boleh. Dah. Esok dah habis tak esok? Habis, insyaAllah. Kalau tak ada habis kita Habis esok? minta sama sakit. Esok habis. InsyaAllah. Esok nak tanya sama sikit. Agaknya pukul apa kita nak start? Esok tu kita start lewat sikit dalam pukul 9.30. Saya setengah ya. Ha. Sebab saya tak tahu masa Ustaz Kamal tadi. Dah Jadi setengah. saya pukul 9 kan. Tadi tu memang jadi, dia pukul 9 dia. Cuma pagi ni kan ada emergency. Tu masuk tu. Awak. Tu nak mari lewat. Esok semester. 9.30. Atau boleh 45 lah tu. Setengah tu boleh 45. Sini juga insya-Allah sini. Tu kat sana. Ha? Tu kat sana. Sana. Buat kelas di sana? Ah. Ke sini? Kat sana. Sebab esok kelas kita start dah esok. Kita start dengan jenazah dulu. Ustaz Ustaz. Start dah esok. Sekarang tu dah. Nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala ala alam. Aku qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.